adalah denyut nadi utama penting bagi minda waras manusia, dan buku juga Gema Fakir yang sakti, nyaman dan mesranya sebuah simfoni. Sajak merindui buku, selamat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan para juri yang cerdik lagi bijaksana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam Malaysia Madani, salam nadi ilmu amalan membaca. Nama diberi Nur Amirah binti Talib dan saya berusia 17 tahun. Jikalau patah sayap sang Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan niat untuk mencari calon suami, tetapi untuk bersama-sama kita memahami, mendalami dan menyelami beberapa karya yang akan saya ulaskan dan kongsikan bersama-sama anda para juri pada hari ini. Untuk pengetahuan para juri, sepanjang tempoh latihan pertandingan dijalankan, saya telah menerokai 5 buah buku. Hasil daripada aktiviti tersebut, saya telah berjaya meningkatkan lagi amalan membaca dan menambahkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seharian saya. Buku pertama yang telah saya baca adalah siri karya agung yang ditulis oleh penulis Zulkifli Kamaruddin. Buku yang berjudul Karya Agung Warisan Braille Lisan yang mengandungi 56 muka surat ini menceritakan tentang kepelbagaian budaya yang terdapat di seluruh dunia yang mencerminkan identiti sesebuah negara itu tersendiri. Buku yang kedua pula adalah siri karya agung yang juga ditulis oleh penulis yang sama, iaitu Zulkifli Kamaruddin. Buku yang berjudul Karya Agung Tidak Terperi, Warisan Malaysia dan Warisan Budaya Benda yang mengandungi 80 muka surat ini memaparkan keunikan tarian, alat muzik dan senjata yang terdapat di Malaysia dan kekal sehingga hari ini. Buku yang ketiga pula adalah buku hasil karya Raza Adam yang berjudul Buraq. Buku yang mengandungi 156 muka surat ini mengisahkan tentang sekumpulan remaja yang sedang mengkaji adakah planet Kepler mampu menggantikan planet bumi yang kian nazak. Mahu mengetahui lebih lanjut mengenai buku ini, anda boleh mendapatkan buku ini dan membacanya sendiri untuk mengetahui hujung pangkal ceritanya. Buku yang keempat pula adalah buku yang berjudul Padi Berbuah Emas yang diterbitkan oleh PTS Junior. Buku yang mengandungi 64 muka surat ini menjelaskan bahawa keikhlasan seseorang bukan sahaja mampu memberi kebaikan kepada diri sendiri, malah kepada orang lain di sekelilingnya. Buku yang kelima dan terakhir sekali merupakan buku yang menjadi pilihan saya untuk diulaskan dengan lebih mendalam pada hari ini. Buku berjudul Ketika Azazel Berputus Asa yang ditulis oleh penulis terkenal di Malaysia, iaitu Ustaz Hadi Fayad. Buku yang mengandungi 300 muka surat ini adalah gambaran imajinasi Ustaz Hadi Fayad yang disulami dengan ayat-ayat suci Al-Quran beserta hadis yang menceritakan tentang kebangkitan Al-Masihud Dajjal, kemunculan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Buku ini mengisahkan tentang pengembaraan yang merentas era dan zaman yang dilalui oleh seorang saintis astronomi yang dahulunya tidak percaya kepada kewujudan Tuhan, namun setelah itu gagah menjadi salah seorang pejuang Islam dalam memerangi era penaklukan Al-Masihud Dajjal. Salah satu aspek yang amat saya sukai dalam buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang amat mudah difahami oleh para pembaca. Selain daripada itu, penulis juga telah berjaya mempamerkan cerita dengan cara yang menarik dan berjaya menggugah emosi pembaca. Daripada buku ini, terdapat beberapa pengajaran yang dapat saya simpulkan. Yang pertama, kita seharusnya tidak mudah berputus asa seperti mana yang ditampilkan oleh watak utama, iaitu Ustaz Profesor Dr. Fayad yang tetap meneruskan perjuangan walaupun terpaksa menahan perihnya lapar dan dahaga di saat kesemua tanaman dan hewan ternakan mati akibat kemarau yang berpanjangan. Yang kedua, kita semestinya sentiasa cekal dan tabah dalam menempuh setiap dugaan dan ujian yang diberikan untuk meraih kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sebagai umat Islam, kita haruslah mempunyai pendirian agama yang tinggi seperti mana yang ditunjukkan oleh watak utama.
ketika kesemua sahabat seperjuangannya tewas dan sujud kepada Al-Masih Dajjal. Di sana, Profesor Dr. Fayyad teguh berdiri mengatakan, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Secara keseluruhannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa amalan membaca dapat memberikan kita ilmu pengetahuan yang baru dalam diri kita sendiri. Dan seterusnya, amalan membaca juga membantu meningkatkan keupayaan kita untuk fokus dalam suatu perkara. Justru itu, saya menyeru semua yang berada di sini untuk meningkatkan lagi amalan membaca dalam diri kita, untuk menjamin masa depan yang lebih cemerlang, kerana ilmu pelita hidup. Sebelum saya akhiri urusan buku saya pada hari ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri zahir dan batin kepada barisan para jumlah dan hadirin yang hadir pada hari ini. Tumbuh meliar lalang di hutan, setiupan merbuk memecah sunyi. Kita yakin pada kesempatan rezeki tercipta, berjumpa lagi. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.